Kerana isu dalam fiqh, especially yang kita kongsikan di sini, yang kita belajar, tidak ada masalah sama sekali as long as ada hujah yang kuat dan bagus dalam hal ini, maka kita mentarjihkan pendapat yang berkenaan. Hatta ulama-ulama contemporary, umpama Dr. Al-Wahbah Az-Zuhaili rahimahullah ta'ala dalam bukunya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, The Islamic Jurisprudence and Its Evidence, menyatakan bahawa az-zahir annal ma'al musta'mal tahir mutahhir. Yang paling zahir, yang paling rajih, yang paling kuat ialah air musta'mal adalah harus suci, menyucikan, walaupun dia adalah ulama mazhab Syafi'i. Tapi dia juga memilih pandangan yang berkenaan. Tidak ada masalah sama sekali. Dan kalau kita lihat Dr. Yusuf Al-Qardawi dalam buku dia Al-Ijtihad fi Syari'atil Islamiyah, satu buku, juga menyatakan bahawa dalam konteks hukum, especially pada hari ini, tidak ada lagi batasan-batasan tertentu dalam pada kita melihat soal hak ehwal hukum ni. Kerana hari ni tuan-tuan, kita amat perlu kepada al-fiqhul muqaran, the comparative fiqh yang bersifat perbandingan. Dia menggariskan beberapa perkara yang penting bila kita bincang bab hukum hakam. Tapi dalam 4-5 syarat yang bila nukilkan, tak ada sama sekali satu syarat pun mesti berpegang dengan mazhab tertentu, tak ada. Pertama, dia kata kita mesti pilih pendapat yang paling kuat dalilnya, nombor satu sekali. Yang kedua ialah kita mesti pilih pendapat yang berdiri di atas prinsip at-taisir, amalan biqaulillahi azza wa jalla, kerana beramal di atas prinsip Allah. Tadi pilih pendapat yang paling rajih, amalan biqauli Allah azza wa jalla fi kitabihi fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul. Pertama dia kata, bila bincang bab hukum ni, pertama sekali ialah melihat yang dalil yang paling kuat dan paling bagus. Beramal, kerana beramal dengan perintah Allah dan surah An-Nisa ayat 59, jika kamu bertelaga dalam satu isu, maka kembalilah kepada Allah dan Rasul. Allah yang ini kembali kepada kitab Allah, Rasul yang ini kembali kepada sunnah dan hadis-hadis baginda. Very clear. Yang kedua dia kata, memilih pendapat yang mudah. Amalan biqauli Allah azza wa jalla fi kitabihi, beramal kerana beramal dengan perintah Allah dalam Quran, ataupun dalam beramal dengan firman Allah, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah Taala tidak menjadikan agama ini satu perkara yang payah. Tak nak haraj. Haraj ni menyusahkan, tak mau. Jadi kalau ada pendapat yang bagus hujahnya, dalam keadaan dia lebih mudah, pasal apa yang dak ambil yang susah ni? Hendaklah kita mencari pendapat yang kuat dalilnya, yang lebih memudahkan. Itu nombor 2, kerana beramal dengan perintah Allah. Banyak ayat Quran Allah Ta'ala sebut agama ini tidak ada haraj, agama ini tidak ada haraj. Itu dalam surah Al-Hajj ayat 78, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Orang belajar fiqh mesti tahu ayat tu. Nampak? Apa-apa pun mesti haraj, tak boleh haraj. Sebab itu kita lihat Qardawi dia menggariskan pendapat-pendapat dalam isu fiqh. Dia letak 4-5 syarat ini dalam buku ijtihadnya. Dan bila kita lihat dalam buku-buku yang lain, sama saja. Dia karang buku At-Taisir fi Fiqh Ramadan, memudahkan dalam fiqh Ramadan. Banyak pendapat-pendapat yang dia pilih lebih mudah dalam keadaan dalilnya kuat. Nampak? Wanita yang mengandung atau menyusukan anak, bila meninggalkan puasanya, dia kata tak payah qada, membayar fidyah sahaja. Kan? Walaupun Qardawi mazhab Syafi'i sebenarnya, kalau kita ikutlah. Pasal ulama daripada Mesir, daripada Syria, most of them memang daripada mazhab Syafi'i. Kan? Dia pilih pandangan berkenaan yang tidak selarilah dengan sebagian ulama yang lain, walaupun sebagian memfatwakan sebenarnya. Kerana dalam isu ni dia khilaf. Sebagian ulama kata, especially yang standard dalam mazhab Syafi'i, perempuan yang mengandung atau menyusukan anak, dia mesti qada dan fidyah, dua-dua kena. Especially kalau dia bimbang akan keselamatan anaknya. Kalau dia bimbang diri dia saja, qada saja. Kalau dia bimbang diri dan anaknya, qada dengan fidyah, dua-dua sekali kena. Jadi Qardawi kata tidak menepati sama sekali pasal wanita ni, masa dia mengandung susah, dia beranak menyusukan anak pula susah. Kita susahkan pula dengan hukum hakam seumpama itu. Dah lah kena qada, fidyah pun nak kena bayar. Sedangkan ada pendapat yang ada hujah yang bagus juga, umpama diriwayatkan daripada Ibnu Abbas dan Sunnah Al-Baihaqi bahawa wanita yang mengandung dan menyusukan anak hanya membayar fidyah saja. Nampak? Jadi
Qardawi letak satu kaedah dan dia follow dalam buku-bukunya yang lain. Taisir mesti mudah, tak boleh ada haraj, menyusah-nyusahkan. Nampak? Lepas tu dia letak lagi kaedah at-taisir amalan biqauli ta'ala tadi. Kemudian lagi yang ketiga dia kata hukum mestilah selari dengan maqasidus syariah, mestilah selari dengan maqasid syarak yang 5 itu: hifzuddin, hifzun nasl, hifzul aqal, hifzun nafs, hifzul ird. Jaga nyawa, jaga akal, jaga harta, jaga agama, jaga kehormatan. Selain daripada hukum kena kuat dalilnya, selain daripada hukum kena mudah memudahkan, hukum juga mesti selari dengan maqasid syarak. Nampak? Kerana maqasid syarak ialah matlamat dan tujuan satu hukum disyariatkan. Kan? Jadi kalau ada satu hukum dalil dia kuat, dia lebih mudah pula, dia menepati maqasid syarak, itulah kita ambil. Kan? Dan kesemua itu memang merupakan asas dan dasar dalam fiqh sebenarnya daripada dulu sampai hari. Tapi dia kerana dalam fiqh ni pun dia ada penyakit dia. Kan? Sebab tu Al-Imam Ibn Jauzi dia karang talbis iblis. Pasal walaupun kata-kata golongan-golongan ini yang baguslah, ahli hadis, ahli fiqh, tapi masing-masing dia tetap ada penyakit masing-masing. Apa penyakit orang fiqh? Fanatik ya. Fanatik pada mazhab. Ta'assubu li mazhabihi, ta'assub dan fanatik kepada mazhab. Dan Imam Muzzahabi rahimahullah taala dalam Syiar Alamin Nubala dia kata biasa orang yang fanatik dengan fiqh ni, fanatik dalam isu fiqh ni, dua je sebab dia. Pertama jahil, yang kedua ialah ta'assub pada tokoh-tokoh tertentu. Dua, wala yataqayyadu bi mazhabi imamin wahid illa jahilun aw muta'assibun. Dan tidaklah terikat dengan sesuatu mazhab melainkan orang yang ada, melainkan orang itu jahil ataupun orang itu ta'assub ataupun fanatik. Orang belajar fiqh dua benda ni tak boleh ada. Awak. Jadi itu penyakit dia lah, kan? Jadi kita mesti duduk di atas dasar yang berkenaan. Dan alhamdulillah